Dia tak pernah menang lagi dengan negara Arab. Okey Tuan, Tuan Saifuddin, boleh ceritakan sikit selepas resign daripada FAM sebagai Setiausaha Agung, apa perkara pertama yang Tuan buat dulu? Okey, sebelum saya join FAM pun, saya ni memang dalam panel Match Commissioner AFC, FIFA dan juga AFF. Saya dalam panel tapi tak dilantik sebab masa tu saya di Oman. Jadi jauh kan, kos dia tinggi untuk dia orang lantik saya. Tapi bila saya balik ke Malaysia, saya jadi Setiausaha Agung dan saya berhenti pada Setiausaha Agung. Saya terus sambung tugas sebagai Match Commissioner apabila dilantik oleh AFC. Yang pertama sekali ialah bawah 23 tahun di Korea. Ya. Selepas itu group match, and then selepas tu saya juga pergi ke appointment untuk AFF bawah 23 tahun juga. And then selain daripada itu saya juga dilantik untuk FIFA World Cup Qualifier di Indonesia dan juga di Myanmar, ya. And selain daripada itu juga saya dilantik sebagai Match Commissioner untuk Champions League. Champions League di Filipina sebagainya. And then also untuk AFC Cup. Hampir keseluruhan lah yang pertandingan-pertandingan yang dijalankan oleh AFC ataupun FIFA saya. Kalau boleh Tuan kongsikan sikit lah, apa sebab utama kan Tuan lepaskan jawatan dalam FAM sebagai GF ni untuk apa tujuan apa? Okey, yang pertama sekali saya balik ke Malaysia selepas 7 tahun di Oman ataupun 11 tahun merantau daripada Qatar ke Oman dan sebagainya. Memang Presiden memang ada hajatlah nak bawa saya balik masa itu. Dan saya pun memikirkan pasal keluarga saya yang sebelum ni memang tak sama saya. Dia orang belajar di luar negara dan sebagainya, dan dia orang pun dah balik ke Malaysia. Jadi saya fikir okeylah, this is the time untuk saya balik ke Malaysia. Saya ambil peluang yang diberikan oleh Dato' Hamidin sebagai seorang kawan saya yang lama masa di FAS lagi, ya. Di FAS lagi. Saya cuba juga untuk jalankan tugas saya yang sebaik mungkin. Tapi mungkin cara saya ataupun sebaliknya yang tidak bersesuaian dengan ada orang lah dekat dalam FAM ke ataupun sebagainya. Tapi tak apa, bagi saya itu satu pengalaman, dan saya juga bangga kerana masa saya jadi Setiausaha Agung, Malaysia layak ke Sukan Asian Cup selepas 40 tahun. Saya bangga, ya, tu satu achievement lah kan. Dan saya fikir lebih baiklah saya sambung saya punya career sebagai Match Commissioner, kerana Match Commissioner ni tak ada stres dan sebagainya kan. Okay, macam Tuan sendiri cakap tadi dah layak ke Piala Asia. Sekarang ni Tuan pun involved juga dalam Piala Asia kan. Yes. So, Tuan melihat perkembangan bola sepak kita sejak Tuan selepas Tuan, lepas tu sekarang ini, bagaimana Tuan melihat bola sepak negara kita sekarang? Okey, walaupun dulu masa saya kat luar negara pun kita masihlah ikut perkembangan bola sepak kita. Dan saya rasa pemilihan jurulatih Kim Panggun tu memang betul lah, saya yang betul. Kerana dia memang betul-betul bersungguh-sungguh, ya, untuk membantu pasukan Malaysia untuk berjaya. Definitely Rome cannot be made in one day, ya. So expectation kita pun kita tak boleh terlampau sangat beri harapan, kerana kita baru sahaja nak naik. Sebab dalam masa berapa bulan kita melangkau ke 7 anak tangga kan, daripada 137 ke 130, ya, 130. Itu pun dah kira satu achievement yang besar kan. Tapi yang paling mustahaknya ialah dalam apa-apa pun kita buat ialah sustainability.
today you success, but tomorrow you fall, then no point. So sustainability itu adalah paling mustahak. Saya rasa FAM mempunyai satu planning yang baik dengan F30 dia tu. Tapi masalah kadang-kadang kita buat plan tapi kita tak ada follow up selepas tu. Ya, kita buat sesuatu kita tak ada follow up lepas tu. Dalam apa perkara pun lah. Kan? Jadi ini yang paling mustahak lah, follow up paling mustahak. Okay, kita tahu first match dengan harapan membunuh daripada peminat. First match kita tersungkur. Baki dua perlawanan penentang Bahrain dengan Korea Selatan. Tuan sendiri melihat sebab tuan sendiri dah involved dalam FAM, dia tahu selok-belok semua. Tuan melihat peluang kita di Piala Asia kali ini. Okey. Kita tak boleh letak harapan tinggi sangatlah. Kerana kalau kita fikir dari segi ranking kita ialah kita nombor 3 paling bawah saya rasa dalam grup ni. Nombor 3 kan, nombor 3. Last kali Indonesia bawah kita kan? Ya. Talking about this Asian Cup lah. Talking about this Asian Cup kan, sebab Thailand atas kita. Lepas tu siapa lagi? Vietnam pun atas kita. Betul. Saya tinggi bawah. Jadi memanglah bila kita menang semua perlawanan dekat Malaysia kan, jadi harapan peminat tu memang kata ni boleh pergi dan sebagainya. Tapi kita kena fikir dalam masa berapa bulan saja. Mungkin tak seteguh ataupun lagi untuk kita pergi ke peringkat paling tinggi. Ini peringkat paling tertinggi sekali dalam Asia. Ataupun boleh kita panggil mini World Cup kan. Jadi kita kena fahamlah, kita boleh pergi jauh, tapi kalau menang tu bonus lah. Menang ataupun draw tu kira bonus kan. Untuk mengatakan yang kita ni akan menang susah lah nak cakap. Tapi tuan merasakan at least kurang-kurangnya kita bawa balik mata tu kan. Kita kena menghadapi realiti lah kan. Sebab next kita lawan Bahrain. You pun dah tengok Bahrain yang team. And then Bahrain pun masa main dekat Malaysia pun dengan kita kan pun dia kalahkan kita kan. So saya rasa sakit sikit lah. Tapi it is good for Malaysian football kerana budak-budak kita dapat bermain the highest level of competition. Ini kira the highest level of competition. Jadi ini adalah satu peluang bagi dia orang untuk dapatkan timba pengalaman kan. And it is also good that bila kita layak bawah 23 tahun tu pun itu pun that is the highest level tu. Competition. Jadi saya haraplah pembangunan tu konsisten. Itu yang besar dia. Okey tuan. Dengan pencapaian tuan melihat berapa tempoh lagi yang Malaysia perlukan untuk kita berada setara dengan Thailand yang apabila masuk Piala Asia dia boleh beri saingan. You tanya ni pasal dalam ASEAN lah ke dalam ASEAN? Asia. Saya rasa makan masa. Tempoh berapa yang tuan mahu? Saya boleh katakan lagi 5-6 tahun lagi. Saya boleh katakan tak ada dalam masa terdekat lah. Dalam masa terdekat. Kerana kita perlu menyertai banyak kejohanan peringkat antarabangsa. Kena banyak. So macam lepas ni kan Malaysia akan bermain dalam Piala Dunia dan juga kelayakan Piala Asia 2027. So ini adalah bagus juga ni untuk kita. Untuk tim kita mendapatkan pengalaman bermain di peringkat tertinggi di Asia. Sebab kalau kita tengokkan negara Arab ni dia orang ni dah lama establish dan kita pun kita tak pernah menang lagi dengan negara Arab. Kalau kita kaji balik lah, tak pernah lagi kita menang dengan negara Arab ni kan. Step by step. Yes.